Kumpulan kami telah menjalankan sebuah projek Cintakan Negara yang bertajuk Kepentingan Mengetahui Adat dan Budaya Kaum-Kaum di Malaysia dalam meningkatkan semangat cinta akan negara. Ramai yang tidak tahu, sebenarnya pengetahuan adat dan budaya kaum-kaum di Malaysia telah memainkan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan semangat patriotisme terhadap negara kita, Malaysia. Objektif kami adalah untuk membolehkan lebih ramai orang mengetahui dan memahami adat, pantang larang serta perayaan yang disambut oleh kaum-kaum majoriti di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India dan mengaitkan secara jelas tentang bagaimanakah semangat cinta terhadap negara mampu dipupuk daripada pemahaman yang mendalam terhadap perkara tersebut. Seterusnya menyedarkan bahawa pemahaman terhadap perkara ini dapat memupuk semangat cintakan negara. Secara tidak langsung, perselisihan faham antara kaum dapat dielakkan apabila masing-masing saling menghormati antara satu sama lain. Seterusnya melahirkan sebuah masyarakat yang bersatu padu, aman dan harmoni. Hal ini kerana perkara ini dapat melahirkan rasa hormat sesama kaum lalu melahirkan masyarakat yang harmoni. Maksud perayaan. Hari Raya merupakan hari kebesaran yang lazimnya kini merujuk kepada hari yang ditentukan suatu kerajaan atau kumpulan agama sebagai hari yang bermakna kepada mereka. Kebiasaannya, Hari Raya merupakan hari kelepasan am di negara-negara yang menyambutnya. Kemudian, apakah itu adat? Adat merupakan protokol, peraturan, upacara dalam kaum-kaum yang telah diwariskan secara turun-temurun serta mewakili kriteria sesebuah kaum. Seterusnya, manakala pantang larang pula ialah perbuatan yang terlarang menurut adat atau kepercayaan. Walaupun pantang larang tidak dibukti dengan penerangan saintifik, tapi masyarakat kita pada hari ini masih mengamalkannya kerana ia telah menjadi sebahagian daripada budaya kaum kita. Adat Melayu yang bercirikan Islam merupakan perkara sunat yang diajar serta merangkumi berbagai aspek kehidupan. Bagi menyempurnakan projek ini, kumpulan kami telah menjalankan ujian multi-etnik Malaysia menggunakan platform Google Form yang mengandungi soalan untuk setiap kaum di Malaysia. Ujian ini telah disertai seramai 67 orang pelajar UPM. Keputusan ujian tersebut amatlah memuaskan kerana hanya 2 orang pelajar yang gagal dan 51 orang pelajar mendapat markah di antara 60 hingga 100. Ini menerangkan bahawa pelajar UPM amat berpengetahuan tentang perayaan berbilang kaum di Malaysia. Kesimpulannya, kita mestilah memahami dan saling menghormati perayaan yang disambut oleh kaum lain serta adat istiadat dan pantang larang yang diamalkan oleh kaum tertentu agar kita menjadi masyarakat prihatin seterusnya melahirkan negara yang harmoni. Jenis-jenis sambutan perayaan di Malaysia. Kaum Melayu. Hari Raya Aidilfitri. Di Malaysia, sambutan Hari Raya ini disebut juga sebagai Hari Raya Puasa. Berbagai jenis kuih tradisi juga akan disediakan untuk dihidangkan kepada para tetamu. Masyarakat Islam di Malaysia menyambut Hari Raya bersama-sama keluarga. Pada pagi Hari Raya pertama, umat Islam akan mohon ampun kepada ibu bapa, suami atau isteri dan dari yang muda kepada yang tua. Umat Islam di Malaysia mengambil kesempatan untuk berkunjung ke pusara, ahli keluarga dan saudara mara. Kerajaan juga telah mengadakan rumah terbuka peringkat kebangsaan untuk meraihkan Hari Raya Aidilfitri ini bersama kaum-kaum lain. Hari Raya Aidil-Adha. Hari Raya Aidil-Adha atau juga disebut Hari Raya Haji merupakan perayaan agama yang disambut oleh seluruh umat Islam di dunia. Ini sempena memperingati kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah akan menyembelih anaknya iaitu Nabi Ismail. Awal Muharram, Maaf Hijrah. Di Malaysia, hari tersebut merupakan hari keagamaan bagi umat Islam dengan mengadakan solat sunat di seluruh negara. Hari awal Muharram merupakan hari cuti umum di Malaysia. Sambutan Maulidul Rasul.
Negara kita turut merayakan Hari Maulidu. Hari Maulidu ini menjadi hari cuti umum di negara kita kerana agama Islam merupakan agama rasmi di negara ini. Setiap kerajaan negeri akan mengadakan sambutannya secara besar-besaran. Seterusnya, adat resam kaum Melayu. Ada 3 bahagian iaitu adat perkahwinan, adat kematian dan juga adat kelahiran. Pada peringkat pertama adat perkahwinan, kita ada merisik. Jadi merisik itu apa? Merisik itu adalah pertemuan wakil pihak lelaki dan keluarga belah perempuan untuk memastikan gadis tersebut masih belum berpunya. Peringkat seterusnya adalah meminang. Wakil pihak lelaki diutus untuk meminang gadis tersebut. Jadi, sekiranya pinangan itu diterima, mereka akan berbincang berkenaan mas kahwin, hantaran dan perbelanjaan majlis perkahwinan. Kemudian, adat bertunang. Majlis pertunangan diadakan di rumah pihak perempuan. Pihak lelaki akan diwakili oleh saudara mara terdekat. Dan hantaran terdiri daripada tempat sirih, cincin dan hantaran lain seperti pakaian dan kuih-muih yang digubah dengan cantik. Adat seterusnya adalah berinai. Berinai kebiasaannya akan diadakan pada petang hari untuk tatapan saudara mara terdekat sahaja. Adat yang seterusnya ialah adat kematian. Apabila sesuatu kematian berlaku, pihak keluarga si mati akan memaklumkan kepada siak atau imam masjid untuk mendapatkan pertolongan. Kemudian mayat tersebut akan dimandikan, dikafankan dan dikebumikan mengikut ajaran Islam. Seterusnya, selepas pengebumian, kenduri arwah atau doa selamat akan diadakan pada hari pertama, ke-7, ke-44 atau hari ke-100 untuk mendoakan kesejahteraan kepada si mati. Baiklah, adat yang seterusnya ialah adat kelahiran. Okey, antaranya adat membelah mulut, azan dan iqamat serta cukur jambul. Jadi, membelah mulut ni apa? Membelah mulut ni adalah melalukan manisan ke bibir bayi yang baru dilahirkan. Kebiasaannya dilaksanakan oleh orang yang dianggap alim oleh masyarakat supaya bayi tersebut akan mengikut perangai orang yang membelah mulutnya. Seterusnya, azan dan iqamat. Azan dan iqamat merupakan tuntutan Islam untuk memulakan pendengaran bayi dengan sesuatu yang baik, yang mulia. Seterusnya, cukur jambul. Cukur jambul ialah mencukur rambut asal bayi sehingga botak. Rambut bayi yang asal itu dianggap kotor dan tidak akan tumbuh dengan baik. Jadi, ia sesuai dengan tuntutan Islam yang mementingkan kebersihan dan kesihatan. Dalam masyarakat Melayu terdapat banyak pantang larang. Jadi hari ini kita akan ceritakan 3 sahaja. Yang pertama, dilarang mengetik kuku di malam hari. Kenapa tak boleh ketik kuku waktu malam? Sebab malam kan gelap. Jadi dikhawatiri kita tersalah ketik. Lepas tu nanti luka. Yang kedua, larangan menyanyi ketika masak. Kenapa tak boleh menyanyi time masak? Cuba bayangkan kita tengah syoknya nyanyi kan. Tiba-tiba kita tertuang sebalang garam ke dalam bubur. Jadilah bubur kita tu bubur masin. Tak sedap kan? Baiklah, yang seterusnya, larangan berpindah tempat makan. Cuba bayangkan kita makan tertumpah-tumpah. Lepas tu kita pindahlah dari tempat A, kita makan kat tempat B, kita pindah ke tempat C. Berapa banyak tempat kita kena kemas nanti? Kan susah. Sebab itulah makan setempat sahaja. Baiklah, itu je. Kaum Cina merupakan kumpulan etnik kedua terbesar di Malaysia selepas kaum Melayu. Terdapat beberapa perayaan yang disambut oleh kaum ini. Yang pertama ialah Tahun Baru Cina. Pada Tahun Baru Cina, ibu bapa atau orang yang lebih tua akan memberi angpau pada mereka yang lebih muda sebagai tanda baik agar mereka boleh hidup sihat dan bahagia. Sebelum hari perayaan, semua ahli keluarga akan berkumpul dan makan bersama-sama bagi melambangkan perpaduan. Perayaan kedua ialah Cap Gomeh. 15 hari selepas Tahun Baru Cina merupakan hari Cap Gomeh dan ia disambut sebagai menandakan berakhirnya perayaan Tahun Baru Cina. Pesta Cap Gomeh disambut dengan mengadakan upacara sembahyang secara besar-besaran dan makan bersama-sama keluarga. Cap Gomeh juga dianggap sebagai malam mencari pasangan bagi para gadis. Terakhir sekali ialah Pesta Duan Wu. Perayaan ini merupakan perayaan tradisional Cina yang disambut pada hari kelima bulan kelima mengikut kalender Cina yang melibatkan acara lumba perahu naga. Perayaan ini disambut untuk mengenang budi dan jasa seorang menteri negara Chu semasa zaman peperangan.
Okay, Assalamualaikum dan hai. So, hari ni saya akan membentangkan tentang adat dan perayaan bagi kaum Cina. So, first kali ialah adat perkahwinan diorang. So, perkahwinan ialah perkara yang dianggap mustahak dalam kaum Cina. Oleh itu, wajarlah untuk melakukan pengumuman berkenaan perkahwinan tersebut dengan mengadakan jamuan. Besar dan kecil jamuan perkahwinan tersebut bergantung kepada kemampuan seseorang itu. Yakni kalau dia mampu melakukan secara besar-besar, maka buatlah. Kalau tak, maka bersederhanalah. So, oleh kerana majlis ini penting, maka tetamu-tetamu digalakkan datang dengan memakai pakaian bertema merah dan pastikan pakaian itu cantik lah. Sebaik-baiknya hendaklah dielakkan daripada datang ke majlis tersebut dengan berpakaian warna-warna yang suram macam hitam, biru, kelabu, kerana warna-warna tersebut biasanya dikaitkan dengan peristiwa sedih dalam masyarakat Cina sendiri. Seterusnya ialah adat kematian. So, sebaik-baiknya pelawat datang untuk melawat kubur si mati atau rumah si mati mestilah memakai baju berwarna muram macam hitam dan kelabu. Dan apabila seseorang itu memasuki rumah si mati, dia hendaklah bawa sepasang lilin putih, duit kertas. Ni adat dulu-dulu. Dia hendaklah bawa lilin putih, duit kertas dan lain-lain alat sembahyang untuk diberikan kepada keluarga si mati yang kurang berada. Tapi sekarang lazim ni diorang tak buat macam tu dah. Sebab sekarang ni diorang lebih biasanya memberikan derma, tak pun dia akan menghantar macam kalungan bunga kepada si mati. Dan ketika meninggalkan rumah si mati, biasanya pelawat dia akan diberikan seutas benang merah ataupun gula-gula yang dekat dia punya simpulan tu terikat benang merah sebagai tanda terima kasih. Dan warna merah tu juga ada signifikan dia, iaitu untuk sebagai membawa nasib baik dan menghalang hantu dan syaitan yang cuba mengajar diorang. Pantalarang. So, pantalarang untuk kaum Cina. Pantalarang ni biasanya benda-benda yang macam saya kata untuk orang tua je. Tapi saya ambil pantalarang yang menarik dan biasa yang diketahui dalam masyarakat kita lah. So, biasanya membiarkan chopstick tegak dalam pinggan. So, untuk masyarakat Cina ni, diorang jarang membiarkan diorang punya chopstick tu macam tegak dalam mangkuk lepas makan. Sebab punca daripada kepercayaan diorang yang kalau diorang letak chopstick tu tegak, diorang dia menyerupai macam kayu colok diorang yang dibakar, seolah upacara makan tu memberi maksud menjadi bukan upacara makan, menjadi upacara meninggal pula. Begitu. Seterusnya, pantalarang seterusnya ialah memakai topi berwarna hijau. Okay, so masyarakat Cina juga, diorang percaya yang kalau diorang pakai topi warna hijau, melambangkan orang tu dia tidak baik. Kenapa? So, ini sebab ini berdasarkan kisah lama dalam zaman Cina dulu, iaitu isteri diwajibkan untuk memakai topi hijau setiap kali keluar daripada rumah atau dari sisi isteri. Sebabnya untuk mengelakkan isteri daripada berlaku curang. Seterusnya, saya dan Yoshin akan membentangkan mengenai kaum ketiga terbesar di Malaysia, iaitu kaum India. Saya mulakan dengan perayaan terlebih dahulu. Terdapat 3 perayaan yang sangat sinonim dengan masyarakat India, iaitu Deepavali, Thaipusam dan Pongal. Deepavali membawa maksud deretan cahaya. Kaum India menjadikan cahaya sebagai simbolik bagi perayaan ini kerana mereka mempercayai bahawa kecerahan dapat mengatasi kegelapan, kebaikan mengatasi kejahatan, keadilan mengatasi kezaliman dan kebijaksanaan mengatasi kejahilan. Antara perkara menarik semasa sambutan Deepavali ialah kolam yang diperbuat daripada beras berwarna dijadikan sebagai penyedia rumah, manisan disajikan sebagai acara pembuka dan juga aktiviti mandi minyak bijan yang bertujuan untuk menyucikan diri. Selain daripada itu, ianya juga merupakan lambang kejayaan kuasa kebaikan melawan kuasa kejahatan. Tempoh sambutan Deepavali adalah berbeza mengikut tempat. Perayaan kedua ialah Thaipusam. Ianya merupakan hari untuk menghapuskan dosa dan memohon ampun dengan cara menunaikan nazar.
Perayaan ini juga diadakan sebagai tanda kesyukuran apabila permohonan dimakbulkan. Pada hari Thaipusam, ada yang menjunjung susu berwarna putih di atas kepala dari luar kuil hinggalah ke dalam kuil. Sesetengah lelaki Hindu pula akan mencukur rambut dan menyapu serbuk cendana dan air di atas kepala. Ada di antara mereka yang menjadi pembawa kavadi dan mendaki 272 anak tangga di kuil. Pesta Pongal merupakan perayaan yang diadakan semasa musim menuai sebagai tanda terima kasih kepada Dewa Matahari dan ternakan ladang. Pesta Pongal dirayakan selama 4 hari. Hari pertama dihaskan untuk Dewa Awan dan Hujan. Hari kedua pula dikhususkan untuk Dewa Matahari dan hari ketiga pula untuk ternakan lembu. Manakala hari keempat dihaskan kepada gadis-gadis yang belum berkahwin untuk mencari pasangan masing-masing. Ianya juga dikenali sebagai peminangan terbuka untuk jejaka-jejaka yang belum berkahwin. Pada hari ini, rumah mereka akan dicat dan dihias dengan tebu, pelepah kelapa dan kolang. Nasi manis pula akan dimasak dan dikongsi bersama. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Nizam dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Tang Yong Shen, nombor matrik 207273. Saya akan menghuraikan adat resam kaum India dalam 3 bidang, iaitu dari segi perkahwinan, kelahiran anak dan kematian. Berikut adalah prosedur perkahwinan kaum India. Langkah pertama adalah merisik, di mana kedua-dua pihak akan merisik pengantin berdasarkan status ekonomi, kelakuan, etika dan moral. Seterusnya, pihak lelaki akan mengunjungi pihak perempuan. Bilangan rombongan pihak lelaki adalah dalam nombor ganjil. Bakal pengantin lelaki akan melafazkan ikat janji terhadap pengantin perempuan. Kemudian adalah parisam, iaitu majlis pertunangan. Pihak lelaki akan memberikan hadiah kepada pihak perempuan. Manakala pihak perempuan hanya dibenarkan untuk menerima hadiah tersebut dengan persetujuan ikat janji. Seterusnya, tahli akan dikalungkan di leher pasangan sebagai tanda kesucian perkahwinan. Sebatang pokok biasanya buluh yang berpanjangan 3 meter akan didirikan sebagai mukurta ka'al bagi menandakan penganjuran majlis perkahwinan di rumah. Akhirnya, sampailah hari majlis perkahwinan. Kad jemputan mesti berdasarkan amanat Hindu tanpa kesilapan kerana kesilapan bermakna perkahwinan tidak akan berjalan dengan lancar. Pengantin lelaki akan meninggal di rumah isteri selama 3 hari. Antara pantang larang perkahwinan termasuklah pengantin lelaki dilarang keluar jauh dari rumah selepas pertunangan kerana dikuatiri akan berlaku kemalangan. Pengantin lelaki dilarang untuk berpoligami, iaitu berkahwin dengan beberapa perempuan. Umur lelaki mesti lebih besar daripada perempuan. Hidangan daging adalah diharam sekiranya majlis perkahwinan dijalankan di kuil. Bagi adat kelahiran anak pula, bayi akan dibawa pulang ke rumah pada hari ketiga, kelima atau ketujuh. Ibu dan bayi akan diasingkan dari ahli keluarga yang lain di satu bilik yang bersih. Upacara pemberian nama akan diadakan pada hari ke-16 selepas kelahiran. Semasa kehamilan, ibu dilarang untuk menggunakan pisau ataupun besi yang tajam kerana dianggap akan menyebabkan kecacatan bayi. Ibu tidak boleh keluar pada malam kerana dikuatiri makhluk halus akan mengikut ibu balik ke rumah. Ibu juga tidak boleh menonton karya seram dan sentiasa beremosi. Pasangan ibu bapa dilarang untuk memukul atau membunuh haiwan yang berkandung. Jika mendalami segi kematian dianggap sebagai perjalanan baharu untuk mencari nirwana, iaitu syurga. Mayat akan dimandikan dan ditukarkan pakaian putih, manakala ahli keluarga akan mengeliling mayat tersebut dan berdoa. Hiasan rumah akan ditutup dengan menggunakan kain putih. Tetamu yang datang mesti memakai pakaian yang putih ataupun cerah. Dalam 1 tahun dari kematian, ahli keluarga dilarang untuk meraihkan sebarang sambutan ataupun bersembahyang secara besar-besaran di kuil. Mayat tidak boleh disentuh oleh tetamu kerana dianggap memalukan mayat tersebut. Sekian, terima kasih. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa kepelbagaian adat dan perayaan yang terdapat di Malaysia merupakan identiti unik masyarakat di negara kita.
Pemahaman terhadap keistimewaan inilah yang mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum, terutama dari golongan majoriti yakni Melayu, Cina dan India. Melentur buluh biarlah dari rebungnya, mendidik masyarakat biarlah dari awalnya. Sifat perkauman sering berlaku akibat kurangnya penghormatan dan kefahaman seseorang individu terhadap keunikan kaum masing-masing. Maka, wujudlah individu yang menjadikan sifat perkauman sebagai cara hidup mereka dengan mengabaikan hak kaum-kaum lain. Terbuktilah bahawa pembelajaran mengenai identiti setiap kaum, terutama dari segi adat dan perayaan, sangat penting bagi menangani isu-isu perkauman yang semakin merebak dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Bahkan, boleh dikatakan sudah menjadi norma harian individu tertentu tanpa disedari. Usaha kita untuk mengurangkan, malah mungkin menghapuskan isu ini merupakan salah satu cara paling dasar bagi kita sebagai rakyat Malaysia untuk menunjukkan semangat cinta akan negara asal kita yang unik tanpa perlu mengangkat senjata peperangan. Penghapusan stereotip inilah yang akan merangsang pembangunan jati diri dalam kalangan masyarakat di Malaysia bagi mencapai standard kemajuan Malaysia sebagai sebuah negara moden yang mempunyai masyarakat yang harmoni dan bersatu padu.